Dengan cabaran sekali dunia dan masih membangun hasil tanah, hasil bumi ini boleh memberi pulangan untuk kita. Pasaran ni saya tak nak di Malaysia, saya nak keluar negara. Penat tu memang biasalah pada saya, tapi dia punya hasil dia memang merasakan. Yang penting sekali, tekadkan diri apa yang kita buat biar seringgit tapi hari-hari. Terima kasih kepada PUJB. Terima kasih kepada pihak PUJB. Terima kasih kepada pihak PUJB. Saya harap program ini diteruskanlah dari tahun ke tahun lah. Dengan cabaran sekali dunia dan masih membangun Hasil tanah, hasil bumi ini boleh memberi pulangan untuk kita. Pasaran ni saya tak nak di Malaysia, saya nak keluar negara. Penat tu memang biasalah pada saya, tapi dia punya hasil dia memang merasakan. Yang penting sekali, tekadkan diri apa yang kita buat biar seringgit tapi hari-hari. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Saya, apa khabar? Saya mengharapkan semua orang sihat hari ini. Macam mana sihatnya saya harapkan semua orang sihat jugalah. Okey, untuk hari ini kita akan ada seperti biasa sesi FB Live kita berkenaan dengan prosedur permohonan lot komersial PUJB. Okey, untuk sama macam sesi-sesi yang sebelum ni, kita akan buka soalan untuk para usahawan bertanya di FB kami, dan saya akan bertanyakan bagi pihak tuan-tuan dan perempuan kepada saya punya yang bersama-sama saya hari ini lah. Jadinya, okey, untuk yang bersama-sama saya hari ini adalah Encik Izrul. Silakan Encik Izrul memperkenalkan diri. Terima kasih Farahin. Hai semua, nama saya Izrul Hisham bin Hashim. Saya sebagai pembantu di Jabatan Infra dan Pengurusan Aset. Untuk petang ni, saya bersama-sama dengan Puan Farahin akan cuba menjawab dan juga cuba menerangkan prosedur-prosedur bagi permohonan sewaan untuk lot-lot komersial yang diuruskan oleh PUJB. Jadi dalam masa yang sama, sekiranya ada soalan macam yang Puan Farahin cakap sebentar tadi, boleh terus majukan di FB kita dan saya akan cuba jawablah bagi pihak
PUJB. Bila Cik Izrul panggil saya Farahin, saya macam lembutnya saya. Tuan-tuan bapa panggil saya Ain je, okey? Biarkan dia nak panggil saya Farahin. Okey. Untuk sesi petang ni, kita akan maklumkan kepada tuan-tuan dan perempuan ataupun bagi tahu atau wawarkan kepada tuan-tuan dan perempuan berkenaan dengan apa fungsi Jabatan Infra dan Hasil. Pertama, yang kedua kita akan beritahu berapa banyak lot komersial di bawah PUJB, kelolaan PUJB, dan yang ketiga macam mana prosedur permohonan dia. Dan yang keempat mungkin harga sewaan dan keluasan kami akan maklumkan di dalam sehingga habis sesi ini. Jadi ya tuan-tuan dan perempuan boleh tunggu ataupun kita memang minta tuan-tuan dan perempuan tunggulah untuk tahu berapa banyak, berapa harga lot komersial kita dan di mana availability lot komersial kita pada hujung sesi nanti. Okey, untuk pada petang ni saya minta tuan-tuan dan perempuan like, komen dan juga share kami punya live kepada wall masing-masing supaya lebih ramai yang tahu berkenaan dengan lot komersial di bawah PUJB. Orang kata sharing is caring kan. So yalah, berkongsi maklumat tu pun salah satu perkara yang bagus juga lah kan. Okey. Okey Cik Izrul, saya ni tengok saya punya teknikal ni makan tahu. Saya ni dah lapar sebenarnya tak makan. Dia boleh makan belakang kami, depan kami ni. Okey. So untuk petang ni mungkin saya boleh terus tanyalah Cik Izrul. Boleh tanya. Apa fungsi Jabatan Infra dekat dalam PUJB ni? Okey, untuk makluman semua, Jabatan Infra dan Pengurusan Aset ini kita tubuhkan di dalam PUJB bagi menguruskan lot-lot komersial milik SSI. Milik SSI ni senang cerita milik Kerajaan Negeri Johor lah. Jadi kami diberi kepercayaan sejak tahun 2014 untuk menguruskan lot-lot komersial, di mana daripada mulanya kita uruskan hanya Kompleks Pekan Rabu Johor Bahru. Okey, Kompleks Pekan Rabu Johor Bahru, dan daripada situ pertambahan lot seiring daripada yang diusahakan oleh SSI kepada kami lah. Dan sehingga ke hari ini kami diberi kepercayaan oleh pihak SSI untuk menguruskan lebih kurang 278 lot yang terletak hampir di 6 daerah negeri Johor, bukan keseluruhan negeri Johor, di 6 daerah negeri Johor, dan yang paling banyak adalah di Johor Bahru dan juga daerah Keluang. Okey. Tadi Cik Izrul mention SSI. SSI tu apa? Okey, SSI ni kalau bahasa Melayunya Perbadanan Setiausaha Kerajaan Negeri Johor. Bahasa Inggerisnya Secretary of State Secretary Incorporated. Oh, jadinya lot-lot komersial yang bawah kelolaan PUJB adalah bukan milik PUJB tetapi diselenggara oleh PUJB, macam tu? Ya, betul. Okay. Pemiliknya SSI dan diuruskan, diberi kepercayaan pada PUJB untuk menguruskan lot-lot komersial. Okey, so saya harap dekat situ dah clear untuk tuan-tuan dan perempuan maklum berkenaan dengan apa peranan PUJB dalam uruskan lot-lot komersial. Okey, untuk yang seterusnya saya nak beritahu, tadi Cik Izrul cakap cuma ada 6 daerah sahaja yang ada lot-lot komersial di bawah. Kenapa 6 je? Kenapa tak sampai 10? Kita ada 10 daerah. Kenapa mengetepikan yang lain-lain tu? Sebenarnya kalau boleh kita memang nak semua daerah di negeri Johor ni kita ada lot untuk diuruskan supaya kita boleh bantu lebih banyak lagi usahawan di negeri Johor. Tapi apakan daya, semua lot-lot yang diserahkan ni adalah milik kerajaan negeri yang seperti mana yang saya beritahu sebentar tadi. So kita terima apa yang telah diberikan kepada kami. Jadi sehingga sekarang kita ada 6 daerah saja. Tapi insya-Allah dari semasa ke semasa akan ada pertambahan lot-lot yang diserahkan pada PUJB. Jadi kita berharap dan berdoa supaya adalah nanti pada masa akan datang setiap daerah ada lot-lot yang diuruskan oleh PUJB. Okey, macam yang ditunjukkan dekat dalam live ni berkenaan dengan peta dan juga lot-lot yang kosong. Yang lot-lot ni lot yang kosong ke ataupun tidak? Ini jumlah lot sahaja ke atau macam mana? Okey, ini sebenarnya jumlah keseluruhan lot yang kita uruskan lah. Meliputi 6 daerah. Macam yang ada dalam skrin kita ni, kita paparkan 6 daerah. Pertama sekali yang saya cakap tadi, Johor Bahru paling banyak. Kedua, daerah Keluang. Diteruskan dengan Batu Pahat, Muar, Mersing dan Kota Tinggi. Okey, jadi yang ditunjukkan ini adalah keseluruhan lot yang di bawah Perbadanan Usahawan Johor. Jadinya yang mana yang kosong tu kita akan tunggu sikit lagi, okey. Jadi mana yang tanya kat kita Muar ada kosong ke? Sekejap lagi kita akan jawab. Dan yang tanya yang tanya dekat FB kita, kat JB kat mana, area mana, sikit lagi kita akan bagi tahu, okey. Sebab yang dekat dalam yang ditunjukkan tadi cuma keseluruhan. So untuk kita pergikan kepada satu, nak pergi satu persatu ke? Boleh juga.
juga, boleh. tak ada masalah. Okey. Silakan Cik Izrul, kita pergikan kepada lot-lot komersial kita. Okey, kalau kita perhatikan sebentar tadi peta Johor ni, okey, saya dah terangkan kita ada 6 daerah. Okey, pada skrin seterusnya ni kita tengok senarai lot-lot komersial milik PUJB yang diuruskan oleh PUJB. Maafkan saya tersasul. Kadang-kadang dia banyak sangat nak bercakap kan. Jadi terlampau banyak idea tu, banyak yang jadi salah dekat situ. Tapi maafkan saya cuba secara ringkas dan padat untuk maklumkan kepada pendengar-pendengar semualah. Okey, di depan kita di dalam skrin kita boleh lihat senarai lot-lot komersial milik SSI yang diuruskan oleh PUJB. Secara ringkas keseluruhannya inilah lot-lot yang ada buat masa sekarang ini. Tapi untuk mengetahui lot-lot mana yang masih kosong, kita akan dah ada kat sini pun dah ditunjukkan. Ini adalah kekosongan-kekosongan lot yang masih ada, yang masih boleh disewa oleh penonton semua. Seterusnya ini pun ada juga. Kita ada 2 slide. Dua-duanya menunjukkan kekosongan-kekosongan lot yang masih ada. Okey. Nanti laju sangat saya punya Cik Farhan saya yang kat belakang ni laju dia nak tekan. Dia macam nak dah balik awal je saya rasa. Okey, untuk tuan-tuan dan puan-puan tengok dekat sini, kita akan tunjuk di paparan skrin yang bertanya lot-lot di Johor Bahru yang mana yang kosong lagi, yang available untuk dimohon adalah seperti di paparan. Macam tuan-tuan nampak dekat Eko Kaskadia ada 29 lot komersial yang kosong. Sri Stulang ada 2. Iskandar Puteri dekat office kita ni ke? Iskandar Puteri berdekatan dengan office PUJB pun kita ada lot. Mana yang nak berjiran dengan PUJB boleh nyewa di Nusantara Prima ni. So yang dekat Horizon Perdana ni dah kosong, tak adalah. Maksudnya dah penuh lah, betul. Kalau dinyatakan kosong maknanya kita telah isi lot-lot komersial tu dengan penyewa. Okey. Ada yang tanya, penyewa ni adakah bumi sahaja atau tidak? Sebenarnya kita di PUJB, Perbadanan Usahawan Johor, untuk lot-lot komersial kita buka kepada semua. Semua jenis perniagaan boleh apply ke? Semua jenis perniagaan selagi mana perniagaan tu tidak menyalahi undang-undang negara Malaysia. Dan juga dibuka kepada semua usahawan di negeri Johor dan juga usahawan-usahawan yang telah bermuastatin lebih 5 tahun di negeri Johor. Maksudnya kita mau tu bangsa Johor lah, orang cakap macam tu je. So kalau dia nak buat bisnes kat Johor, daripada KL nak buat bisnes kat Johor boleh? Boleh, tak ada masalah. So kita mengalu-alukan tuan-tuan dan perempuan untuk menyewa. Nak beli tak boleh sebab dia bukan milik kita. Jadinya kena menyewa lah. Okey. Terus tu boleh kalau boleh kita tengok pada skrin sebelum ni, okey. Secara keseluruhannya saya detailkan lebih. Yang saya maksudkan tadi, lot-lot komersial ada 278 lot. Ini adalah pecahan-pecahannya. Okey, kalau kita tengok, dia ada 2 jenis kedai yang kita uruskan, iaitu bangunan kompleks dan juga rumah kedai ataupun kedai pejabat. Apa bezanya saya nak terangkan kat sini adalah bangunan kompleks ni dia more to shopping mall. Konsepnya seperti ruang perniagaan di dalam shopping mall. Yang kita uruskan setakat ni ada 2, iaitu bangunan kompleks Pekan Rabu Johor Bahru dan juga bangunan kompleks Pekan Rabu Kluang. Dan juga selain itu kita ada lot-lot rumah kedai dan kedai pejabat. Kalau kita tengok rumah kedai ni macam tuan-tuan maklum lah, memang untuk dibuka untuk kedai lah. Di kebanyakannya di aras bawah, dan untuk kedai-kedai pejabat ni di aras atas. Maknanya sesuai untuk dibuat pejabat di bahagian atas, di bahagian bawah sesuai dijadikan rumah atau dijadikan kedai. Maafkan saya, bukan rumah. Rumah memang duduk kat rumah lah. Okey. Jadi saiznya pelbagai dan harganya juga berbeza mengikut tempat dan lokasi. Jadi kalau kita tengok pada lot yang kosong di slide seterusnya, okey, di dalam pecahan-pecahan ikut daerah ni, kalau kita tahu memang daerah Johor Bahru ni harga sewanya agak tinggi berbanding daerah-daerah lain. Okey, kadar-kadar sewa ini bukan kami yang tentukan. Bukan PUJB yang tentukan kadar-kadar sewa ni. Kalau nak tahu siapa tentukan, saya boleh beritahu. Sebab apa? Kadang-kadang kita ada pertanyaan daripada pemohon-pemohon sewaan, di mana Encik Izrul, kenapa kadar sewanya begini? Kenapa kadar sewanya begini harganya? Kenapa kalau saya tanya orang lain kadar sewanya begini? Okey, perbezaan harga sewa ni Puan Farahin, perbezaan kadar sewa ni dia bergantung pada lokasi, tempat dan juga permintaan. Tapi di PUJB kita punya kadar sewa ditentukan oleh JPPH. JPPH ni stand for Jabatan Penilaian Harta Intelek Negeri Johor. Okey.
JPPH ni yang melihat, menilai berapa kadar sewa yang boleh kita tetapkan di kedai itu. So sekiranya bila ada pertanyaan kepada pihak PUJB berapa harga sewanya, harga sewa itu ditentukan oleh JPPH. Dan sekiranya ada jenis-jenis pemohon yang rasa macam perlukan pengurangan ataupun perlukan kadar sewa tu dikurangkan, boleh cuba hantar kepada kami. Kita PUJB ni, kita memang niat kita membantu usahawan. Jadi kalau ada kes-kes macam ni, kita akan bawa kepada pihak pengurusan dan juga kita akan bentangkan kenapa pemohon ini mohonkan pengurangan kadar sewa, dan sekiranya diterima atas alasan-alasan yang kukuh, kita akan bagi pengurangan kadar sewa tu, tak ada masalah. Okey, jadinya harga tersebut, harga yang kita akan tunjukkan sebentar lagi tidaklah fix, masih boleh dinego lah. Ya, betul. Nego separuh boleh ke? Nego bersebab. Kita tak boleh letak kadar sewa separuh ke apa. Kita nego bersebab. Dengan alasan yang kukuh, kita terima. Adakah negotiation tu perlu ada surat sokongan? Ke memang surat just dia orang buat, maksudnya surat sokongan daripada sesiapa ataupun just surat daripada mereka sahaja? Pemohon sahaja. Kalau berkaitan dengan surat sokongan ni, kita di PUJB, sekiranya pemohon tu datang alasannya kukuh, tak perlukan surat sokongan pun sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita dah dibiasakan macam itu, kita terima, tapi keputusan permohonan adalah terletak di pihak pengurusan PUJB. Okey. So, mana-mana usahawan yang nak bertanya lebih lanjut, kita ada tunjukkan WhatsApp nombor telefon Jabatan Infra. Dia lain dengan nombor telefon Jabatan Program. Ya, betul. Jadinya yang lepas adalah Jabatan Program punya nombor telefon, menjawab berkenaan dengan program-program geran promosi latihan tu semua. Tapi berkenaan dengan Infra pula, ini adalah nombor telefon untuk dihubungi. Boleh untuk WhatsApp dan juga boleh untuk call. So tuan-tuan pun boleh save nombor ni. Kalau dah hilang kejap lagi kat bawah tu pun kita ada tunjukkan. Okey. So tuan-tuan boleh tanya directly dekat situ untuk pertanyaan lebih lanjut. So seterusnya, kalau saya nak ada yang cakap ada tak kedai Lin Min dia cakap dia ada corner lot tak? Dia nak corner lot area JB, ada ke? Okey, buat masa sekarang ni kita permintaan paling tinggi memang corner lot. Memang corner lot memang selalunya penuh dulu. Jadi kalau ikutkan di daerah Johor Bahru, untuk kekosongan corner lot memang buat masa ni tiada. Saya terus jawab, memang tak ada. Kita kalau tak ada, kita cakap tak ada. So menjawab soalan daripada millennial, saya memang tak adalah lot komersial, bukan tak ada lot komersial corner lot. Tak ada dekat yang available dekat PUJB untuk masa sekarang. Cuma tambahan sikit Puan Farahin, untuk kadar sewa pun dia ditentukan oleh tempat lah, lokasi di mana sekiranya lot tengah kadar sewanya berlainan dengan corner lot. Dan walaupun begitu, saiznya pun berbeza. Jadi corner lot ni harga sewanya lebih mahal daripada harga sewa untuk kedai tengah. Okey. Yang di paparan sekarang, ini yang tadi kita cakap lah, berkenaan dengan harga dan lot-lot kekosongan yang ada. So ini adalah gambaran lot yang kosong ke? Ya, betul Puan Farahin. Okey, ini adalah gambaran lot-lot yang masih kosong. Yang penuh memang kita tak forwardkan dalam kita punya skrin. Supaya apa? Kadang-kadang kita terima pertanyaan, bila kita dah beritahu lot itu penuh, dia kata kenapa iklankan lagi. So hari ini, pada ketika ini, saya maklumkan ini adalah senarai lot-lot yang masih kosong sahaja yang diuruskan oleh PUJB. So kalau ada pertanyaan, boleh WhatsApp pada nombor kami. Nanti pegawai kami yang bertugas akan cuba membalas dan menerangkan lot-lot berkaitan dengan lot-lot komersial ni lah. Sebelum ni saya ulang kata balik. Okey, dia punya teknikal ni laju lah. Saya belum habis tegang pasal lot ni, dia dah jalan sebelah. Dia dengan makan dia kunyah-kunyah kat depan kita ni. Okey, kalau ikutkan skrin ni, di paparan skrin ada dua lot lah, iaitu Taman Eko Kaskadia dan Taman Bayu Puteri. Boleh salin alamat tu, boleh Google, boleh akan jumpa di mana lokasi-lokasi lot-lot ni. Dan sekiranya nak pergi tengok pun tak ada masalah. Tim Infra, maafkan saya, tim PUJB nanti banyak pula program pekerjaan apa semua. Tim Infra kami akan cuba untuk melayan, dan sekiranya perlukan lawatan tapak nak tengok kedai, kita boleh uruskan. Okey Puan. Okey Puan Farahin. Jadi yang macam tuan-tuan dan puan-puan nampak sekarang ni, ni next slide yang ditunjukkan lah. So nampak dekat Nusantara Prima, area office kami ada 3 kekosongan. Di Mutiara ini ada
Mana? Mutiara ini ada 3. Ada 3 kekosongan. So dia dekat bawah. Tadi ni dekat sebelah ni saya curi. Kat mana? Okey, kat 3 ada 3 kekosongan. Mutiara ini ni yang dekat kedai Iko tu ke? Ya, betul. Depan sekolah ke? Dia bersebelahan dengan sekolah menengah dan berhadapan dengan sekolah agama. Dan macam Puan Farahin cakap, Eco Shop tu sendiri adalah salah satu penyewa PUJB. Nampak tak betapa meriahnya kawasan tu, betapa banyaknya company-company besar yang telah bekerjasama dengan PUJB malah menjadi penyewa di dalam PUJB sendiri. Adakah itu nak highlight untuk penyewa untuk syarikat-syarikat yang besar je? Tidak kan? Kita terbuka untuk semua, dan sekiranya ada lagi syarikat-syarikat besar nak join, nak menyewa dengan PUJB, kita boleh berikan selagi mana ada kekosongan. Okey, jadinya ini untuk daerah Johor Bahru. Kita teruskan boleh Cik Surai? Okey, ini untuk daerah Johor Bahru. Macam tuan-tuan dan puan-puan nampak di paparan ini dekat Johor Jaya ada 2 kekosongan dengan harga yang di paparan, which is aras 1 4,000, aras 2 2,300 dan aras 3 1,300. Taman Datuk Celam. Taman Datuk Celam. Oh, saya macam tak sampai lagi dekat sini. So ada 2 kekosongan dengan harganya aras 1 3,000 dan aras 2 1,500. Harga ini seperti yang Cik Izrul maklumkan tadi, boleh lagi dinegosiate sewaktu permohonan dibuat, betul? Ya, betul. Okey, so seterusnya boleh kita pergi ke daerah lain ke? Okey, teruskan Cik Izrul untuk daerah Keluang. Okey, tadi kita dah tengok Johor Bahru punya daerah, lot-lot kosong. Ni sekarang kita pergi ke daerah Keluang. Sebagaimana yang saya maklumkan tadi, Pekan Rabu Keluang adalah lot yang diuruskan oleh PUJB. Selain itu juga, kita juga menguruskan lot-lot komersial di Jalan Manggis. Okey, bezanya tak jauh beza pun. Pekan Rabu Keluang di Jalan Datuk Haji Manan, belakang sikit kedai kita di Jalan Manggis. Dia berhampiran dengan, tak silap saya, Pak Sen. Dan juga di sini masih ada 40 kekosongan untuk Jalan Manggis, dan juga di situ di paparan ada 19 kekosongan untuk Pekan Rabu Keluang. Jadi sewaannya pun dah dinyatakan. Sebarang pertanyaan boleh masuk di dalam WhatsApp kita lah. Cuma untuk keluasannya saya maklumkan lebih awal, Puan Farahin dan juga penonton semua. Untuk keluar kita punya lot-lot komersial, kebanyakannya keluasan kita memang lebih daripada 1,000 kaki persegi. Cuma untuk daerah Keluang ni, bangunan kompleks dan juga Jalan Manggis ni keluasannya agak kurang. Sebab apa? Konsepnya berbeza. Kalau macam saya cakap tadi, shopping mall, dia tak ada sampai ke belakang, dia ada pintu belakang ke apa. Dia terus depan shutter dan terus habis kedai macam tu. So keluasannya dalam anggaran dalam 800 hingga ke 1,000 kaki persegi. Manakala Jalan Manggis ni pula, Puan Farahin, kedai dia double fronted. Double fronted dia, saya tak tahu. Dia tak ada orang cakap pintu belakang. Dia terus dia berkongsi dinding dengan kedai belakang. Maksudnya kita kena, kalau nak pergi kedai belakang, kita kena pusing ikut laluan kaki 5 lah. Jadi keluasannya dalam 400 hingga ke 800 kaki persegi. Okey, ada soalan daripada Didi Cool Service ni. Sebab tadi kita dah pergi daerah JB, mungkin dia tak perasan ke apa. Boleh sekali lagi Encik Farhan bukakan. Dia tanya dekat Lakin Tampoi ada tak tanah-tanah yang boleh disewa untuk bengkel lot kereta? Kita ada tanah ke? Okey. Selain daripada lot komersial, dia tanya ada tanah tak? Okey, buat masa sekarang ni di Infra maupun di PUJB, kami masih tidak ada menerima tanah-tanah kosong untuk diuruskan. Mungkin akan datang, kita tak tahulah. Tapi buat masa sekarang ni, sehingga hari ni memang kita belum ada tanah-tanah untuk diuruskan lagi. Jadinya untuk menjawab soalan tadi yang ditanyakan oleh Didi Cool Service, which is dekat Lakir, dekat Tampoi kita tak ada tanah. Ada lot ke? Tak ada juga dekat Tampoi. Untuk Tampoi yang paling berhampiran Pekan Rabu Tampoi, dan malangnya Pekan Rabu Tampoi ni telah diisi dengan penyewa lah. So maksudnya tak ada jugalah dekat situ, tak ada availability dekat area Tampoi. Menjawab soalan daripada Didi Cool Service. Okey, jadinya boleh kita teruskan ke daerah seterusnya dekat Muar. Sebab ada yang tanya ni dekat, dia nak tengok pusat perniagaan Mas Jaya Muar daripada Yati Haryati. Okey, pusat niaga Mas Jaya Muar ni sama dengan pusat niaga Taipan sebagaimana yang di dalam paparan lah, skrin. Okey, dia sama tempat. Cuma mungkin alamatnya yang telah didaftarkan adalah pusat niaga Taipan Muar. Okey. Tapi orang Muar tahu juga adalah pusat perniagaan apa tadi? Perniagaan Mas Jaya. Ya, alamat penuhnya pun dinyatakan di dalam paparan skrin. Kalau orang Muar nak sewa, nak tahu kat mana, dia berhampiran dengan Pasar Raya TF.
Pasal ATF, kalau sebut pasal ATF ni, semua orang Muar, kebanyakan orang Muar tahulah kat mana. Itulah lokasi lot komersial kita kat Muar ni. Okey. Jadinya Puan Hayati boleh tengok sekarang, ini adalah lot yang ada 4 kekosongan dekat situ dengan harga yang di paparan. So untuk pertanyaan lanjut boleh berhubung dengan 010-201-2542. Okey, itu adalah nombor WhatsApp dan nombor telefon Jabatan Infra. Boleh call directly, ataupun kalau tak nak call guna handphone, nombor handphone ni boleh call nombor office pun tak ada masalah. Ya, betul. Kita akan pass kepada Jabatan Infra. Infra. Kalau tersalah pun nak WhatsApp call nombor, kadang-kadang kita pun terima, yelah banyak sangat nombor nak save kan. Dia cuma dapat nombor ni je, dia tanyakan berkaitan dengan program-program usahawan, pun kita boleh jawab juga, kita tak ada masalah. Sebab apa? Kami semuanya adalah staff di PUJB. Kita bantu mana yang boleh. Okey. Ada yang tanya dekat daerah Batu Pahat. Kita ada lot dekat daerah Batu Pahat, betul tak tadi? Okey, betul. Di daerah Batu Pahat kita ada di Bandar Putera Indah, Tongkang Pecah. Cuma memang buat masa sekarang ni telah habis diisi dengan penyewa. Sebab tu tiada dalam paparan skrin. Cik Fahan kita sibuk cari kat mana, memang tak ada, dah penuh di situ. So menjawab soalan kepada Encik Zack Zaharuddin yang bertanya dekat untuk daerah Batu Pahat, kita ada tetapi telah dipenuhi dengan penyewa yang lain. Jadinya kalau ada kekosongan lagi, kami akan wawarkan. Dan sekiranya kami Pemberdayaan Usahawan Johor mendapat beberapa lagi lot komersial daripada SSI, kita akan maklumkan kepada tuan-tuan dan perempuan. Okey? Ya, betul. Okey, seterusnya ada lagi ke yang lot kosong selepas daerah Muar tadi? Dah tak ada dah? Ada last tu tadi saya cerita pasal Taipan kan. Sebelah dia tu tepian sungai, bandar tepian sungai Mesing. Ni lot kita di daerah Mesing lah. Kita ada 9 lot dekat situ sebenarnya, cuma kekosongannya tinggal 3 sahaja. So sekiranya ada yang melihat ni berminat untuk menyewa dengan PUJB di daerah Mesing, boleh menghubungilah nombor tadi. Kalau mana tak tahu daerah Mesing kat mana, bandar tepian sungai ni, kalau lalu tepi sungai tu nampak Jabatan Pertanian, itulah dia kita punya lot kedai. Jabatan Pertanian pun salah seorang penyewa PUJB. Okey. Sebenarnya PUJB tidaklah hanya menerima orang kata syarikat SS yang ada pendaftaran syarikat sahaja. Macam pertubuhan pun boleh sewa ke? Boleh, tak ada masalah. Pertubuhan ataupun agensi-agensi kerajaan sendiri yang mana berminat nak buka banyak sekarang ni kita ada pejabat cawangan, pejabat operasi, boleh menyewa dengan PUJB, tak ada masalah. Kita akan bantu. Sebab apa? Akhirnya pun nanti dia memudahkan juga usahawan-usahawan tempatan juga bila mana agensi-agensi kerajaan buka operasi kat situ. Okey. Sebelum kita dah habis dekat bahagian lot komersial dengan harga dan juga beberapa kekosongan yang kita dah tunjukkan. So kita akan masuk ke bahagian permohonan. Kita ada yang seperti yang tahu, kita ada 2 cara permohonan untuk lot infra, betul tak? Satu secara manual, satu secara online ya. Terima kasih Cik Farhan. Manual dan juga online. Okey. So untuk manual ini adalah borang dia ke Cik Izrul? Sebenarnya dah dapatkan borang ni. Sebenarnya saya tambah Puan Farahin, kita memang ada menggunakan borang dan juga online. Tapi dalam masa yang sama, kita faham bila ada kekangan lokasi di mana pejabat PUJB sendiri telah start di Gelang Patah, dan macam mana yang penonton boleh lihat tadi, kita punya daerah tersebar sehingga ke Muar. Macam mana orang Muar nak datang, nak isi borang kita jauh, nak tanya lebih lanjut. Sebab itu kita mudahkan. Kita buka, nak tanya guna WhatsApp. Boleh call, boleh WhatsApp. Kalau tak faham, kita terangkan dalam talian. Dan sekiranya tak boleh nak isi online, kita bagi borang. Macam mana nak dapat borang? Boleh email pada kami, kita akan balas email tuan-tuan dan puan-puan lah. Serahkan borang melalui email. Dan kalau rasa macam tak ada masalah untuk isi online, boleh terus isi online melalui kita punya website www.pujb.my, di mana di dalam itu ada sistem padu. Boleh klik dan tapi kena daftar dulu lah. Sistem padu betul Cik Fahan kena daftar dulu. Daftar sebagai usahawan PUJB. So boleh ke kita tunjukkan dekat paparan Cik Farhan sekarang? Okey. Sementara Cik Farhan tengah setting untuk masuk ke sistem padu tu. So untuk permohonan, maksudnya ada beberapa cara selain daripada diorang minta borang tu datang, diorang boleh email untuk request. Ya, betul. Secara WhatsApp boleh ke dapat? Boleh, tak ada masalah. Mudah sangat mudah untuk membuat permohonan sewaan dengan PUJB. Kita bantu selagi mana yang boleh. Okey, seperti di paparan sekarang
tuan-tuan dan puan-puan akan nampak ini adalah macam biasa, ni kita punya sistem padu. So usahawan yang dah ada akaun boleh masuk, log masuk, yang tidak ada akaun boleh pergi ke daftar akaun baru. So bila dah masuk, tuan-tuan dan puan-puan akan nampak ini adalah paparan, maaf Cik Farhan, kita dia tersalah akaun. Itu adalah akaun untuk kami yang bahagian belakang. Okey, ini adalah paparan yang usahawan akan nampak lah. So ini maklumat yang apabila usahawan perlu isi untuk perlu lengkapkan ke semua daripada maklumat pribadi, maklumat syarikat, perniagaan, prasarana, dan ini semua maklumat yang diminta, diperlukan dengan jasa baik tuan-tuan dan puan-puan untuk mengisi maklumat ini supaya kami dapat maklumat yang lebih jelas. So selepas itu pergi dekat bahagian permohonan. Dekat bahagian permohonan di dalam sistem padu, tuan-tuan dan puan-puan akan nampak satu permohonan untuk bantuan, satu permohonan untuk borang program, dan satu lagi untuk bangunan borang permohonan sewaan premis. So dekat situlah sewaan premis borang tersebut, betul? Betul. Boleh kita klik Cik Farhan? Okey, boleh Cik Zul, silakan untuk explain. Okey, sebenarnya paparan ni kecil sangat ni, saya kena pakai teropong sikit. Bentar maafkan saya. Okey, apabila sementara nak pakai teropong tu nampak dah. Okey. Ini adalah borang permohonan sewaan premis. Kiranya tuan-tuan dan puan-puan mohon menggunakan sistem padu PUJB. Okey, apa yang kita nampak di sini adalah secara ringkasnya maklumat asas tuan-tuan dan puan-puan. Nama, nombor pendaftaran, nama syarikat. Tak ada apa-apa yang pelik pun di sini. Dan sekiranya ada pertanyaan untuk mengisi ni, macam saya cakap tadi, boleh terus WhatsApp lah, tanya kenapa, apa yang diperlukan, betul ke salah. Kita boleh guide tuan-tuan dan puan-puan untuk isi sistem padu ni. Walaupun melalui panggilan telefon pun kita boleh tolong, tak ada masalah. Dan yang paling penting sekali adalah bahagian E. Okey, berhenti kejap Cik Farhan. Okey, bahagian E adalah dokumen-dokumen. Dokumen-dokumen yang kita perlukan ni perlulah di-upload ke dalam sistem ni. Supaya apa? Supaya pihak IT kami boleh tolong semak dan cek adakah dokumen-dokumen tu betul atau tidak. Sebab apa, kadang-kadang ada pemohon-pemohon kita ni, sebagai contoh, salinan dokumen SSM dia letak SSM, profil syarikat pun dia letak SSM juga. Dia bertindih kat situ. Jadi kat sini saya cuba terangkan apa perbezaan setiap dokumen-dokumen ni. Dan sebelum saya pergi kepada tu, Puan Farhin, maafkan saya, saya tambah sikit. Okey, dokumen-dokumen yang kita perlukan ni sama sahaja, sama ada di dalam tuan-tuan isi melalui sistem padu ataupun melalui sistem manual lah, isi borang. Dokumennya sama, di mana pertama sekali kita perlukan gambar pemohon lah. Maknanya kita nak berkenalan jauh susah, kita tengok gambar kita boleh tahu, oh ini orangnya. Gambar gambar pasport ke gambar selfie saya boleh lah. Kalau boleh gambar pasport lah untuk urusan rasmi Puan Farhin. Janganlah gambar selfie ke apa kan, macam tak cantik pula dekat situ. Okey, kemudian salinan IC macam biasa, salinan IC depan belakang secara atas bawah. Kemudian salinan SSM. Salinan SSM ni perlu yang masih hidup. Jangan dah expired, masukkan kat situ. Yang dah renew baru masukkan. Okey, berkaitan dengan profil syarikat ni, sebenarnya profil syarikat ni adalah secara ringkas tuan-tuan dan puan-puan terangkan kepada kami dalam bentuk kertas kerja lah, orang cakap kertas kerja, apa yang tuan-tuan dan puan-puan niagakan. Daripada situ dia ada nama syarikat, apabila ditubuhkan, Puan Farhin, bila ditubuhkan, apa yang diniagakan, dan juga dalam tu ada gambar-gambar produk-produk sekiranya tuan-tuan dan puan-puan buat produk lah. Dan itu adalah profil syarikat secara ringkasnya. Tak perlu panjang-panjang sampai tebal 30-40 muka surat. Kita terima dalam bawah 10 muka surat, kita terima. Sebab apa? Yang penting kat situ kita nak tahu apa yang tuan-tuan dan puan-puan niagakan. Sebenarnya kalau macam salah satu dokumen tak ada, adakah permohonan tu direct ditolak? Okey, sekiranya kita bila pihak kami semak dokumen tu tak cukup, kita akan call. Kita akan call untuk lengkapkan penghantaran dokumen. Kita akan call supaya pemohon-pemohon ni hantar dokumen tu kat kita melalui sistem padu ni lah. Sebab apa? Hanya permohonan yang lengkap sahaja, dokumennya semua ada, baru kita akan proses untuk ke pihak penilaian lah, untuk ditentukan sama ada pemohon ni layak atau tidak menyewa dengan PUJB. Jadinya kalau tiada, macam ada dokumen yang tak lengkap, dia akan hubungi. Ya, kami akan hubungi. So lain metod dia dengan geran. Kalau geran kalau tak lengkap, kita akan direct ditolak. Tetapi kalau untuk lot komersial, kalau tak lengkap, pihak Jabatan Infra akan menghubungi tuan-tuan dan puan-puan. Jadinya pastikan nombor yang diletakkan di dalam sistem padu ataupun di borang manual adalah nombor yang aktif, kerana ada
ada yang kami terima nombor tersebut tidak boleh dihubungi. Kalau ada dua nombor sekarang kan orang nombor WhatsApp lain, nombor call lain, so kena letaklah kedua-dua nombor tersebut. Betul tak? Pernah jadi Puan Farahin, kita call untuk minta pemohon lengkapkan, dia reject call kita. Dia reject 2-3 kali kita call, dia reject, lepas tu dia matikan handphone. Mungkin tak tahulah, mungkin dia ingat kita ni daripada pihak bank ke apa kan. Kita tak nak lah. Cuma bila kita dah maklum kat sini, kita dah war-warkan nombor WhatsApp kita, even nombor pejabat kita pun ada. Boleh bila dapat panggilan boleh angkat. Jangan di reject lah nombor tu. Jangan scam kot. Mungkin lah, mungkin suara kan macam scam. Ya, bersebut pasal scam pun saya kena ingatkan sekali, saya kena ingatkan juga kepada pemohon kita tak ada melantik mana-mana pihak menjadi wakil kepada PUJB untuk menerima permohonan. Saya kena terang kat sini sebab kadang-kadang macam-macam orang sekarang ni. Dia call menyamar sebagai staf PUJB, cakap okey, kita dilantik oleh pihak PUJB untuk menguruskan permohonan lot-lot komersial dengan sekian-sekian bayaran. Di sini saya nyatakan kita PUJB tidak melantik mana-mana pihak sebagai wakil PUJB untuk menguruskan permohonan lot-lot komersial. Okey, so mengharapkan dekat situ clear lah. So kalau ada tiba-tiba yang datang sebagai wakil kita, bukanlah dia, mintalah maklumat ataupun refer dekat nombor kami untuk tanya betul tak dia adalah wakil daripada PUJB ataupun staf PUJB macam tu. Okey, untuk tuan-tuan dan perempuan tahu, macam tadi dekat paparan yang dekat Asia Sepadu, kita akan nampak perlukan 3 bulan akaun syarikat. Ya, betul. Adakah usahawan yang, maksudnya usahawan tu memang usahawan baru tak boleh apply ke? Kalau usahawan tu macam saya baru nak mula-mula berniaga ni, contoh-contohlah saya nak mula berniaga, saya tak boleh apply ke? Saya tak ada profil syarikat pun lagi. Macam mana tu? Dia macam ni, apa-apa pun berkaitan dengan permohonan sewaan ni, ialah bila tuan-tuan dan puan mohon, yang kita nak lihat adalah di mana cara tuan-tuan dan puan meyakinkan kami yang puan berpotensi untuk menjadi penyewa kami dan mampu untuk membayar sewaan yang kami dah tetapkan. Kita tak nak ada nanti di mana bila time mohon, pemohon kata kita boleh bayar sewa, kita janji dengan PUJB, kita takkan ada masalah, tapi bila dah menyewa timbul masalah-masalah beginilah. Sebab itu kita perlukan dokumen-dokumen sokongan dan juga bagaimana yang Puan Farahin cakap tadi, profil syarikat, SSM kita memang perlu ada. Even paling sikit pun 3 bulan. Okey, so untuk kiranya usahawan baru dia at least kena berniaga 3 bulan. Ya, betul. Okey, so macam akaun syarikat tu memang perlu ada akaun syarikat ataupun masih lagi tak ada akaun syarikat, boleh ke dia pakai akaun personal? Okey, menerangkan berkaitan dengan akaun syarikat ni. Okey, akaun yang memang first kali bila kita buka bisnes memanglah kita kena ada akaun syarikat. Itu pun memang kita selalu war-warkan kepada semua usahawan-usahawan di negeri Johor, betul tak Puan Farahin? Mesti ada akaun syarikat supaya apa? Dekat situ kita boleh semak akaun tu, apa yang dibuat dengan akaun tu. Ada transaksi keluar masuk, ada jualan dan belian. Itu adalah faktor-faktor kenapa akaun syarikat ni diperlukan. Namun bagaimanapun kita sedia maklum, usahawan-usahawan kita pun ada yang belum ada kemampuan untuk buka akaun syarikat. Jadi kita boleh terima akaun individu yang memohon. Kalau pemohon tu contoh Puan Zainab mohon, so mesti akaun dia. Jangan Puan Zainab mohon hantar akaun puan lain, Puan Khadijah ke apa kan. Kita tak nak macam itulah. Kita boleh terima akaun persendirian selagi mana pemohonnya sama dengan pemilik akaun. Okey, so saya mengharapkan penjelasan daripada Encik Izrul tadi jelas untuk berkenaan dengan borang-borang. Boleh ke dalam kat borang ni, boleh ke itu masuk, ada syarat-syarat dia tak untuk penyewa ni sebenarnya? Okey, syarat-syaratnya, syarat-syarat penyewa yang nak sewa dekat kita lah, kalau ada syarat-syarat yang kata hardcore dia tu. Okey, sebenarnya dalam borang permohonan kita pun kita dah ada senarai ringkas apa yang boleh dan apa syarat-syarat permohonannya. Kalau boleh Cik Fahan ulang balik patah balik sebenarnya ke slide borang tadi. Okay. Dekat situ kita dinyatakan ada berbelas syarat-syarat dia lah. Cik Farhan itulah dia makan lagi, itulah dia makan syarat dan maklumat permohonan. Boleh besarkan kat situ Cik Farhan. Okey, sementara tunggu Cik Farhan besarkan tu. So syarat dia kita dah nyatakan dekat dalam borang sewaktu borang manual. Tapi kalau dekat sistem tu ada ke? Pun ada juga. Tak silap saya kita dah
cuba untuk masukkan, tapi sekiranya ada, secara ringkasnya lah, syarat-syaratnya adalah pertama, dia mestilah usahawan yang berniaga di negeri Johor. Sebab apa? Wak Imam bagaimanapun PUJB mesti membantu usahawan di negeri Johor. So mesti usahawan negeri Johor, warga negara Malaysia, kemudian dia perlulah menjalankan perniagaan yang tidak melanggar undang-undang negara, dan sekiranya ada apa kata disenarai hitamkan, kita tak akan terima. So kalau blacklist, sitos semua tak boleh lah. Ya, betul. Okey. Okey, so harapkan dekat situ clear lah untuk bahagian syarat-syarat permohonan untuk memohon geran lagi. Astagfirullahaladzim. Ini bukan geran, dia bukan lot komersial. Maafkan saya. Jangan ambil perkataan tu geran ni, kita tak lagi geran dalam bentuk lot komersial. Nanti orang mohon pula. Tak ada, kita tak ada geran, maafkan saya. Okey. So ni adalah permohonan dia. So masa tadi saya ulang semula, boleh boleh dapatkan borang ni secara manual dekat kami punya office ataupun berhubung directly dekat kami punya WhatsApp. Pihak Jabatan Infra akan menghantar borang tersebut melalui email ataupun WhatsApp, dan tetapi juga boleh apply melalui sistem padu kami. Sistem padu tadi yang kami dah buka, kena daftar akaun dan pergi dekat bahagian sewaan premis. Okey. So Parahin habis kata-kata. Tak apa, saya tambahkan. Okey, boleh juga, tak ada masalah. Teruskan, sekiranya ada pertanyaan lanjut boleh berhubungi dengan nombor WhatsApp yang kita nyatakan sebentar tadi. Dan apa-apa pertanyaan di dalam Facebook pun kita akan layan selagi mana kita berada secara live ni lah. Okey, so kita dah pergi dekat bahagian syarat-syarat tadi. Bolehkah kita pergi lepas dapat permohonan tu? Apa you punya Cik Izro punya bahagian infra punya part pula untuk proses permohonan tu? Okey, Farahin, kita teruskan bila kita dah serahkan borang. Okey, kita dah serahkan borang. Ini kita akan proses borang permohonan saja, borang permohonan yang lengkap saja kita akan proses untuk dimasukkan sebagai penyewa PUJB. Okey, borang permohonan yang lengkap tadi, Cik Zul cakap kalau borang permohonan tersebut tidak lengkap, dia akan pihak Jabatan Infra akan berhubung. Maksudnya borang tersebut, permohonan tersebut akan di hold lah. Berapa lama dia akan hold tu? Okey, kita akan cuba menghubungi pemohon lah melalui nombor telefon yang kita dapat daripada sistem padu tu. Kita akan try call dalam masa 2 hingga 3 minggu. Sekiranya selepas daripada tempoh tu tidak ada apa-apa panggil maklum balas daripada pemohon, kita akan anggap pemohon tidak lagi berminat untuk meneruskan permohonan dengan pihak PUJB. So daripada situ kita akan tapis keluar dan kita akan ambil pemohon yang lengkap sahaja dokumen dia. Adakah macam tadi dah tapis keluar mereka, akan dimaklumkan kepada mereka? Kita akan maklumkan di dalam sistem itu permohonan tuan ditolak atas sebab sekian-sekian, dan sekarang pun ada juga permohonan yang kita tolak. Mungkin bukan sebab kita tak dapat hubungi saja, ada pelbagai sebab di mana diikut pada kekosongan lot lah. Kalau tuan-puan mohon di dalam lot yang kita dah penuh, kita akan maklumkan permohonan tersebut ditolak kerana tiada lagi lot kosong di kawasan yang dimohon. Begitu juga dengan dokumen lah, sekiranya tidak lengkap kita dah hubungi, kita akan cakap permohonan tuan ditolak kerana didapati dokumen dokumen lengkap tidak diserahkan kepada PUJB. Okey, jadinya makluman berkenaan dengan penolakan tu akan dimaklumkan melalui email ataupun dekat dalam sistem. Kalau yang daftar dekat dalam sistem, kita akan nampak available dekat sistem lah. Kalau yang daftar, yang mohon melalui manual pula, kita akan call, kita akan maklumkan. So maksudnya pihak Jabatan Infra akan maklumkan melalui panggilan telefon, tiada email ya? Ya, betul. Okey, melalui panggilan telefon yang untuk permohonan secara manual. Ya. Okey, so kita boleh teruskan tadi yang saya dah cop-cop tadi tu. Okey, pergi dekat bahagian proses tadi, kelulusan. Okey. Macam tadi saya teruskan, kita dah terima dokumen lengkap, kita akan bawa dokumen yang lengkap itu kepada pihak pengurusan dan panel untuk diluluskan atau ditolak. Sekiranya permohonan tuan-tuan dan puan-puan diluluskan, kita akan maklumkan, first kali kita akan maklumkan dulu kepada pemohon yang permohonan tuan-tuan dan puan-puan telah diluluskan oleh pihak panel pengurusan PUJB. Dan kemudian dalam masa yang sama di dalam panggilan tu, kita akan maklumkan bahawa kita akan sediakan surat tawaran dan perjanjian sewaan dalam masa terdekat, dan sekiranya telah ada, dah siap, kita sediakan, kita akan call. Okey. Jadi untuk selepas je, jadi nanti dalam masa kami menyediakan proses surat tawaran apa semua,
dah siap, kita akan call, penyewa akan datang, akan sign surat tawaran, sign agreement sewaan dan juga serahan kunci lah. Itu perlu datang ke pejabat lah, memang perlu face to face. Memang perlu lah, perlu datang ke pejabat untuk sign tu semua. Kita tak ada lagi tanda tangan maya ke apa, kita tak buat macam tu kan. Cuma dalam ni kelulusan sewaan ni kita nak terangkan secara ringkasnya. Di dalam agreement kita, kontrak sewaan kita yang digunakan oleh PUJB adalah 2 tahun plus 2 tahun. Maknanya 2 plus 2. Maknanya selepas kita divide by penggal lah Puan Farahin Maknanya 2 tahun pertama penggal pertama, 2 tahun kedua penggal kedua. So setelah habis 2 tahun iaitu penggal pertama habis, penyewa perlu maklumkan kepada kita sama ada dia nak meneruskan sewaan atau menamatkan tempoh sewaan. Sekiranya nak sambunglah lagi 2 tahun. Dan selepas 4 tahun, saya teruskan cakap, selepas 4 tahun kalau masih berminat untuk meneruskan, kita perlu buat agreement baru. Mana kontrak sewaan tu, agreement pertama terpakai untuk 4 tahun sahaja. So, untuk seterusnya begitulah 4 tahun, dari ini 4 tahun, selagi mana penyewa tu nak menyewa dengan PUJB. Okey. Saya nak tanya soalan yang sikit lah. Orang kata macam nak kata sensitif, tidak, tapi berkaitan dengan harga. Adakah macam kalau nampak kat kontrak ni, kita tahu ada harga yang akan naik setiap tahun. Okey, so berapa persen? Okey, di dalam surat tawaran dan perjanjian sewaan juga kita ada nyatakan kadar kenaikan untuk akan berlaku setiap 2 tahun. Maknanya 2 tahun pertama dengan harga sekian, contoh 800, masuk tahun ketiga kita akan ada kenaikan sehingga 10%. So daripada 800, kalau 10% tu RM80 lah. Tapi itu bukan bermakna kita akan ambil maksimum RM80. Dia punya klausa di situ sehingga 10%. Dia boleh naik 5%, boleh naik 7%, boleh naik 2%. Ya, betul. Itu pun tertakluk pada keputusan pihak pengurusan dan juga panel lah. Dan sekiranya pihak pengurusan berpendapat bahawa tidak perlu ada kenaikan, kita tak ada kenaikan untuk tahun-tahun seterusnya. Dan untuk makluman semua juga dan Puan Farahin, setakat hari ini kita masih mengekalkan kadar sewa. Mana kita tiada kenaikan kadar sewa kerana pasca COVID-19. Maksudnya selepas 2 tahun tak ada lagi kadar sewa dinaikkan sehingga ke hari ini kita mana-mana penyewa kita yang meminat untuk menyambung, kita tak ada kenaikan kadar sewa kerana kita memikirkan ini adalah jenis bantuan yang PUJB berikan kepada usahawan-usahawan, penyewa-penyewa PUJB selepas COVID-19. Okey, so itulah yang PUJB cuba membantu pihak usahawan-usahawan di luar sana. Untuk berkenaan dengan tadi Cik Farhan boleh ke? Okey. Saya macam tiba-tiba Chandra blank tengok. Okey, ni terma syarat-syarat sepanjang sewa. Masih selepas dah tanda tangan kontrak inilah ke DP terma dan syarat dia? Ya, betul. Ini sebenarnya secara ringkasnya lah terma dan syarat sepanjang sewaan, di mana ada perkara yang dibenarkan dan tidak dibenarkan. Di mana perkara-perkara yang dibenarkan dan tidak dibenarkan ada dinyatakan di dalam agreement sewaan. So boleh go through lah. Dan juga di dalam surat tawaran kita pun ada lebih kurang 20 item di mana yang perkara yang dibenarkan dan tidak dibenarkan, sebagaimana yang kita dah terangkan tadi lah. Secara ringkasnya, selagi mana ia tidak melanggar undang-undang, bos boleh berniaga di lot komersial dan tidak melakukan apa-apa perkara menyalahgunakan lot komersial. Sewa atas sewa tak boleh. Sekarang kita banyak terima term-term macam tu, sewa atas sewa. Tak dibenarkan. Sekiranya PUJB nak jumpa, kita akan ambil tindakan di mana kita akan minta penyewa mengulangkan premis pikut. Sebab apa? Pertama sekali kita nak bantu usahawan, tapi sekiranya usahawan tu cuba nak buat benda yang macam gitu, kita akan ambil tindakan lah. Kemudian ada juga perkara yang tak dibenarkan ialah di mana lot-lot komersial PUJB kita tak benarkan dibuka sebagai pusat hiburan, Puan Farahin. Pusat hiburan tak boleh. Kalau pusat karaoke tak boleh? Pusat karaoke, pusat dandut, dia secara amnya dia bawa pusat hiburan tu termasuklah pusat hiburan keluarga ke apa macam-macam dia, kita akan tolak lah. Awal-awal kita maklumkan, kita akan tolak. So yang tak boleh, tadi kata semua boleh tetapi kecuali pusat hiburan, betul? Ya, betul. Dan yang melanggar peraturan-peraturan syarat undang-undang di kerajaan Malaysia tu memang kita tak benarkan. Okey.
So dekat sini kita akan nampak, tuan-tuan dapat nampak terma dan syarat sepanjang sewaan, which is perkara yang dibenarkan yang tadi yang Cik Izrul dah explain. Lepas tu ubah suai kedai. Adakah ubah suai kedai langsung tidak boleh, Cik Izrul? Sebab kita tahu masuk tu kan dah memang kosong, takkanlah tak boleh langsung. Dia ada perbezaan di antara istilah ubah suai dan ubah tambah. Ubah tambah yang kekal tidak dibenarkan sama sekali. Maksudnya kita nak tambah tembok sampai habis tanah, sampai belakang habis, tak boleh. Dan kalau ubah tambah yang dibenarkan adalah awning. Contoh awning kan, awning kita benarkan selagi mana dia tak melebihi kawasan kaki 5 kedai. Kemudian yang kat sini ubah suai. Ubah suai kedai yang kita benarkan adalah sekiranya ada penambahan di dalam kedai, nak buat apa, wallpaper ke, naik dinding partition ke apa, itu tak ada masalah. Yang tidak dibenarkan adalah sekiranya ubah suai kedai itu melibatkan pecahan struktur bangunan. Dia mengganggu struktur bangunan, pecah kedai, pecah dinding sampai runtuh, itu kita tak benarkan. Okey, kerana apa? Kerana apa? Dia membahayakan penyewa dan juga jiran-jiran tetangga kiri kanan. Bukan bila kita robohkan dinding tu, bukan kita saja kena impact, orang sebelah pun kena impact. Kena akibatnya. Jadi kita nak mengelakkan keadaan-keadaan itulah. Okey, yang kedua kerosakan, yang ketiga kerosakan, yang keempat bayaran sewa dan bayaran lain. Itu apa tu? Bayaran lain. Kerosakan kedai ni kita faham. Sekiranya kedai-kedai yang diuruskan oleh PUJB ni ada kedai-kedainya yang dah makan tahun. So ada kerosakan-kerosakan wear and tear yang kita tak dapat elakkan. Jadi di sini di dalam live ni saya maklumkan PUJB akan cuba menyediakan lot komersial untuk disewakan kepada usahawan setakat mana yang praktik. Maknanya di sini selagi mana kita boleh sediakan secantik yang boleh, kita sediakan. Jadi kita akan cuba baikilah kerosakan-kerosakan ini. Yang dimasukkan di bawah slide ini, paparan ini adalah kerosakan yang dibuat oleh penyewa. Maksudnya penyewa ni dia buat bisnes apa dalam tu, berlaku kerosakan. Contoh litar pintas ke apa ke, kerosakan ini tidak akan ditanggung oleh PUJB lah, dia akan ditanggung oleh penyewa, dan kita akan minta penyewa baiki kerosakan ni. Termasuklah kerosakan pipe air ke, tandas ke, di dalam tempoh sewaan adalah di bawah tanggungan penyewa. Okey. So tadi dah pergi dekat bahagian kerosakan. Lepas tu ada bayaran sewa dan bayaran lain. Bayaran lain tu apa? Okey, bayaran-bayaran lain ini selalunya adalah di awal sewaan, di mana cas guaman dan juga cas penyediaan. Maksud saya macam, Astaghfirullahalazim, saya lupa, maafkan saya. Okey, kita sentuh sewaan dulu. Okey, bayaran sewaan ni kita amalkan konsep bayar dan sewa. Maksudnya awal bulan bayar dulu, baru mula sewaan. Jadi tempoh bayarannya kita dah nyatakan dalam agreement sewaan pada awal bulan 1 paling lambat hingga 7 hari bulan setiap bulan. So penyewa-penyewa perlulah menyelesaikan bayaran sewa selewat-lewatnya 7 hari bulan setiap bulan. Walau bagaimanapun PJB tidaklah terlampau keras sehingga mesti 7 bulan mesti dah bayar. Itu adalah syarat. Sekiranya ada masalah kenapa tak boleh bayar pada 7 hari bulan ataupun awal, boleh maklumkan pada pihak PJB. Kita akan bagi kelonggaran selagi mana bulan tersebut belum habis. Okey. Macam mana pula dengan Sekejap, saya terdiam sebab saya membaca soalan-soalan yang ditanyakan dengan Nila ni. Okey, sekejap untuk Encik Syakir Fandi yang baru masuk, sewa berapa? Sekejap lagi kita dekat, kami dah pergi dekat bahagian tapi kita akan sekejap lagi kita akan pusingkan sekali lagi, sekali imbas lah sebelum kami habiskan sini. Kita akan sekali imbas macam mana daripada Encik Fadli Yusof pula, macam mana nak tahu senarai pun kami dah pergi tadi, go through. Nanti kita akan sekali imbas lagi sekali. Okey, so sebab dah nak habis dah ni, okey, so yang tadi yang dekat bahagian bawah tadi ada lain-lain tu apa sebelum kita pergi dekat bahagian yang tu? Okey, lain-lain ni perkara-perkara yang di luar jangka. Selalunya dulu kita bila cakap perkara di luar jangka ni apa je, emergency ke apa. Secara konsep paling senang adalah kita ambil kes wabak COVID-19 yang melanda sebelum ni. Itu adalah kes-kes yang di luar jangka. Itu yang termasuk di bawah lain-lain. Di mana pada ketika itu kita ada kesukaran untuk berhubung dengan usahawan-usahawan. So apa yang berlaku adalah
pada waktu PKP tu kita berhubung melalui panggilan telefon, kita apa-apa urusan bayaran semuanya melalui WhatsApp dan juga online. Sebab itulah sekarang ni kita lebih banyak menjurus kepada konsep online. Sebab apa? Ia dapat membantu memudahkanlah bila berlaku keadaan ni. Di mana macam saya cakap tadi, kalau kena bayar sewa lambat, dulu nak kena datang bayar cash. Jadi sekarang nak kena bayar online. Jadi ada kemudahan lah pada penyewa-penyewa kita kat situ. Selain itu juga perkara-perkara lain perkara yang di luar jangka ni macam banjir ke, bencana alam ke kan. Itu yang kita tak boleh nak jangka berlaku. Jadi itu terletak dan termaktub di bawah lain-lain perkara. Di mana lain-lain perkara ni kita dari semasa ke semasa PUJB akan maklumkan. Sekiranya pun pemohon ada berlaku perkara lain luar jangka ni, boleh maklumkan kepada pihak pengurusan PUJB dan juga kami akan bantulah beritahu apa yang boleh. Macam mana perusahaan kita akan beritahu, okey, PUJB bantu puan dari segi macam gini, puan punya permohonan macam ni, okey, kita faham dan kita maklum, kita bagi macam gini. Itulah contoh-contoh dia. Okey, so saya dah habis dah untuk keseluruhan lot komersial, tetapi sekejap lagi saya akan pusingkan kita akan flashback kepada lot komersial yang kosong dan juga harga dia sebentar saja lagi. Dan kalau berkenaan dengan keluasan untuk setiap lot, tuan-tuan dan puan-puan boleh directly WhatsApp dekat nombor WhatsApp Jabatan Infra. Saya pula salah. Okay, nombor WhatsApp Jabatan Infra yang ada dekat alas skrin ni untuk bertanya berkenaan dengan berapa keluasan dia. Okey, tayangan ini boleh diulang tayang semula. So kalau macam dah terlepas, dah berada di penghujung, yang masuk kita punya live ni di hujung-hujung kan, Cik Izrul kan? So boleh tengok semula sebentar lagi lah. So kita akan pergi ke bahagian lot yang kosong, boleh Cik Izrul? Ada lagi ke? Masalah, kita go through sekali lagi untuk bantu pada penonton-penonton yang baru masuk ni. Okey, yang untuk lot yang kosong tadi kita nampak ada dekat daerah Johor Bahru, Muar, Keluang, Musing. Okey, betul. Okey, ini sahaja 4 daerah saja yang kosong, dan ini adalah lokasinya yang kosong lah. Macam tuan-tuan dapat nampak sekarang, ini yang lot kekosongan yang kita ada. Mungkin Cik Farhan boleh buka yang dekat bahagian e-poster tadi. Okey, ini lebih jelas lah sebab kita nampak view kedai tersebut. Keadaan kedai tu macam mana, lepas tu jenis bangunannya dan juga kadar sewa bagi setiap aras. Okey, so yang baru masuk dekat sesi live kita ni, ini adalah beberapa lot komersial yang masih kosong. Macam tuan-tuan nampak, ini adalah di daerah Johor Bahru dengan harga dan juga kekosongan yang kita bagi tahu seperti di paparan. Okey, seterusnya Cik Farhan tu okey, ini di Nusantara Prima dan Mutiara-Rini. Kita ada 3 kekosongan di Nusantara Prima, 3 kekosongan di Mutiara-Rini dengan harga seperti berikut. Seterusnya ini adalah di Johor Jaya dan Datuk Selam dengan 2 kekosongan di Johor Jaya dan 2 kekosongan di Datuk Selam dengan harga sewaan seperti berikut. Okey. Untuk yang tanya daripada Ani Dani, untuk sewaan untuk B40 masuk sewaan premis adalah 500 ke bawah, kelulusan dalam 20x20. Okey. Untuk premis sewaan, kadar sewa yang berada di area 500 yang macam soalan ni, setakat ni yang ada di daerah Keluang sahaja, yang macam di paparan ni lah. Di paparan ni setakat ni yang ada hanya di daerah Keluang sahaja. Untuk lain-lain daerah yang paling rendah pun RM800 sah. Jadi kalau menjawab pada soalan tu, buat masa sekarang ni yang ada adalah Jalan Manggis Keluang. Okey, so itulah jawapan bagi soalan daripada Anidan ni yang ditanya berkenaan dengan lot RM500 ke bawah dengan keluasan 20x20. So dia cuma ada dekat Keluang sahaja. Dan suka untuk saya ingatkan semula ataupun maklumkan semula bahawa harga sewaan ini boleh dinegosiate, dan harga ini tidaklah ditentukan oleh pihak Perbadanan Usahawan Johor semata-mata. Ini adalah ditentukan dan ataupun di bawah penilaian daripada mana tadi? Di bawah penilaian. Kita ada panel penilaian kita lah. Salah satu, dan PUJB adalah salah satu, pihak pengurusan PUJB adalah salah satu daripada ahli panel. Okey. Daripada Dahlia Aiskrim Yasin ni, di Serakyat tak ada ke? Tak ada. Maksudnya yang kalau yang kami tak maklumkan dekat sini, maksudnya tak adalah tuan-tuan dan puan-puan ya. Maksudnya yang ini sahaja yang masih kosong, yang tak ada dekat dalam paparan yang tuan-tuan dan puan-puan tengok sebentar tadi yang kami tunjukkan sini, tak adalah. Tambahan kepada Puan Farahin cakap tadi. Okey.
Memang buat masa sekarang tiada kekosongan di lokasi-lokasi yang ditanya. Tapi dari semasa ke semasa, tuan-tuan dan puan-puan kena faham, kita ada penyewa yang keluar yang mengosongkan kedai, pulangkan premis pada PUJB. Jadi detail-detail lot komersial ni kita akan sentiasa update di dalam kita punya FB. So mana-mana nanti puan boleh like lah kita punya FB. Kat situ boleh nampak ada tak lot-lot kosong di kawasan yang puan tanya tadi. Okey, so saya mengharapkan semua usahawan untuk sesi pada petang ni terjawab pertanyaan dan salah faham. Ada salah faham ke? Okeylah. Yang maklumat-maklumat yang kami itu ayat dia. So berharap tuan-tuan dan puan dapat info berkenaan dengan lot komersial di bawah PUJB. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Cik Izrul bersama-sama saya, partner saya untuk petang ni. Manakala tuan-tuan dan puan boleh siaran ni macam saya cakap tadi boleh diulang tayang dan tuan-tuan dan puan boleh share maklumat ini di FB masing-masing. Dan saya minta baik tuan-tuan dan puan kalau nak adakan sesi FB lain macam ni bersama dengan agensi lain, mungkin tuan-tuan dan puan boleh maklumkan, boleh komen dekat bawah. Kami akan cuba panggil agensi tersebut untuk bersama-sama saya berkongsi berkenaan dengan program, produk dan perkhidmatan mereka. Okey. Program yang berlangsung di negeri Johor. Itu sebenarnya ayat dia. Saya ni macam geran-geran seperti geran tengah dan nak tutup ni kan. So itu saja untuk sesi petang ni. Saya ada lagi Puan Farahin? Saya go through sikit soalan sikit je sebelum kita tutup. Daripada Encik Yusri Amin, macam kenal ya. Incubator ada tak? Nak office kecil je. Okey, sebenarnya incubator ni kita dalam proses menyediakan incubator. Ini terkini, latest. Kita dalam proses menyediakan incubator untuk disewa kepada usahawan yang layak. Di mana di sebelah office PUJB sendiri. Cuma bila siap nanti baru kita akan war-warkan. Cuma ni kita bagi hint sikit lah. Mana yang cari incubator kan, dekat PUJB sendiri ada, kita sediakan. Tapi buat masa sekarang ni belum siap. Belum difinalize. Belum difinalizekan. Tunggu nanti macam saya cakap, tunggu kita follow up dekat FB kita, tengok. Bila je kita post, terus mohon. Cuma tambahan Puan Farahin, untuk setiap pertanyaan selepas ni, sekiranya dah habis session ni, kalau masih ada pertanyaan, soalan ke apa, boleh hubungi kami di WhatsApp, nombor WhatsApp yang tertera. Cuma dimaklumkan bahawa nombor ini hanya aktif kita nak tunjukkan TV juga kan, hanya aktif pada waktu kerja, di mana hari Ahad sehingga hari Khamis, Ahad hingga Rabu 8 hingga 5 petang, 8 pagi hingga 5 petang, manakala hari Khamis daripada pukul 8 hingga 3.30 petang. Okey, so sebelum kami tutup untuk pertanyaan ni, untuk Cik Azizi yang tanya berkenaan dengan mersing ada ke tidak, mersing ada tadi. Ya, betul, ada. Boleh tengok sebentar. Nanti ulang tayang lah. Kita dah ulang 2 kali, so nanti Cik Azizi boleh tengok dekat dalam kini punya live. Okey, so tadi sekali lagi, sekiranya ada tuan-tuan dan puan ada pertanyaan, boleh WhatsApp ke nombor yang tertera dan pihak Jabatan Infra akan balaslah tuan-tuan dan puan dalam tempoh waktu bekerja seperti yang tadi dimaklumkan. Okey, so saya nak tutup rasmi untuk program kita pada petang ini. 3 kali dah dia tutup. Dia tak tutup lagi. Maafkan saya. Okey, saya nak tutup betul ni. Okey, saya selaku staf Perbadanan Usahawan Johor yang bercakap entah bukan-bukan ni, saya nak minta ampun, minta maaf ada tersalah bahasa, tersasul membuatkan tuan-tuan dan puan terasa hati. Saya dan Cik Izrul memohon ampun dan maaf. Jadinya sama-sama follow through kami punya FB untuk lebih banyak information berkenaan dengan program, grant, produk, lot komersial, dan juga apa-apa program, kursus latihan semua, bukan daripada PUJB saja, daripada agensi lain pun kami akan maklumkan di Facebook kami. So jangan lupa follow dan share. Okey, itu saja untuk sesi petang ni. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan cabaran sekali dunia yang dah masih membawa hasil tanah, hasil bumi ini boleh memberi pulangan untuk kita. Pasaran ni saya tak nak di Malaysia, saya nak keluar negara. Penat tu memang biasalah pada saya, tapi dia punya hasil dia memang merasakan. Yang penting sekali, tekadkan diri apa yang kita buat biar seringgit tapi hari-hari